Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam pembacaan ilmu kitab hikam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Walaupun setiap masa, setiap hari kita selalu melakukan dosa, maksiat, kelalaian kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita waktu-waktu yang tertentu. Maka pada waktu-waktu yang tertentu itu juga ada waktu yang Allah memandang seseorang hamba Allah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang melakukan dengan waktu yang Allah beri, ada orang yang melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mendapat kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang seumpama ini Allah jadikan kita sama-sama membicarakan tentang ilmu, dan kita mengambil daripada kalam hikmah ulama yang terkenal dahulu, iaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita, dan kita sampai pada muka surat 65. Kita sampai pada muka surat 65. 8 daripada bawah. Muka surat 65, 8 daripada bawah. Dan terlebih dahulu Ustaz ucapkan selamat datang kepada semua jamaah dalam alam maya. Maknanya di mana saja berada, sama ada di Johor, di Melaka, di Singapura, di Thailand, di Indonesia, di mana saja berada, moga-moga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, khairun awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa radda fihi ila wujudi zillatika. Maka berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairun awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa radda fihi ila wujudi zillatika. Maksudnya, sebaik-baik segala waktumu itu, sebaik-baik segala waktumu itu, waktu yang engkau pandang dalamnya keadaan berkhendakmu, maka engkau kembalikan bagi Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu, dan ditolakkan engkau dalamnya kepada wujud kehinaanmu.
Masuk Syekh Ibn Athaillah memberitahu, sebaik-baik waktu kita ini adalah waktu kita memandang Allah. Sebaik-baik waktu adalah waktu yang mana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik waktu bagi hamba yang soleh adalah waktu di mana ia ingat kepada Allah Taala. Apabila dia ingat kepada Allah, bermakna dia tidak terputus sebarang hubungannya dengan Allah. Sedikit pun dia tidak terputus dengan Allah walaupun dia berhubungan dengan makhluk. Artinya saat-saat dia ini berada ataupun saat-saat dia ini menjalani kehidupan, maka dia mengingati Allah. Ketika mana dia mengingati Allah, maka ketika itulah sang hamba tadi dikira waktu itu waktu yang terbaik, yang paling baik bagi dirinya. Maka dalam keadaan itu, seseorang itu hendaklah menghadirkan hati kepada Allah. Macam mana menghadirkan hati? Dengan merasakan bahawa kita memerlukan Allah. Bukan kita memerlukan Allah ketika mana kita miskin. Bukan kita memerlukan Allah ketika mana kita sakit. Bahkan ketika mana Allah memberi kelapangan harta, ketika mana Allah memberi kesihatan kepada kita, kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu merasa dia faqah, dia ini memerlukan Allah, dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka dikira waktu itu waktu yang dia ini benar-benar mengingati Allah, itulah waktu yang terbaik bagi dirinya. Maka dikatakan bahawa sebagaimana yang kita maklum bahawa seseorang yang melakukan amal ibadah kepada Allah, ibadah dia itu menjadi mulia, ibadah ianya itu menjadi tinggi bila mana waktu dia beribadah kepada Allah, dia benar-benar ingat Allah dan dia benar-benar mengharap dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pengarang kitab kita mengatakan khairul awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika. Sebaik-baik waktu bagi kamu adalah kamu menyaksikan bahawa kamu ini berhajat kepada Allah. Kamu merasa kamu berhajat kepada Allah. Ketika mana sembahyang berhajat kepada Allah yang menolong dia sembahyang. Ketika mana dia ini maknanya berniaga, dia berhajat kepada Allah memurahkan rezekinya. Ketika mana sahaja dia ini sakit, dia berhajat kepada Allah, pergantungan dia kepada Allah, yang mana Allah menyembuhkan dia. Dia tidak bergantung kepada obat yang menyembuhkan. Dia maknanya lebih kepada Allah. Bukan bermakna tidak makan obat, tetapi tidak meletakkan obat itu yang menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana seseorang itu benar-benar berhajat kepada Allah, maka inilah dikatakan seseorang itu bertauhid kepada Allah dan bertasawuf kepada Allah. Bila mana dia benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada waktu-waktu yang afdal sebagaimana yang kita ketahui. Waktu afdal bagi berzikir, istighfar. Waktu ada waktu afdal bagi berzikir. Afdal bagi berzikir seperti istighfar. Istighfar tu afdal ketika waktu sahur. Wa bi asharihim yastaghfirun. Maka pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Maknanya antara ada waktu memang waktu afdal. Ketika mana waktu afdal yang pertama waktu berzikir. Seperti apa? Istighfar. Istighfar tu bila? Istighfar itu afdalnya itu seumpama waktu subuh. Waktu sahur. Ataupun waktu selepas merasa kita melakukan kesalahan, kita beristighfar. Kemudian selawat Nabi, berzikir dengan selawat Nabi. Bila waktu afdal? Waktu afdalnya setiap masa. Lebih afdal lagi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, maka hari Jumaat itu waktu afdal seseorang tadi untuk maknanya berselawat kepada Nabi. Berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ini afdal seperti pada waktu malam contohnya. Ataupun waktu pagi.
lepas zuhur, setiap waktu ada waktu yang afdal berzikir. Seperti dikata zikir pagi dan petang contohnya. Maka berzikir kepada Allah itu ada waktu yang afdal. Begitu juga membaca Al-Quran, ada waktu yang afdal ketika hari Jumaat membaca suratul Kahfi, dan boleh juga membaca suratul Yasin. Waktu pagi membaca Yasin, waktu petang membaca Al-Waqi'ah. Maka ada waktu yang afdal bagi membaca Al-Quran. Dan juga ada waktu yang afdal bagi sembahyang, seperti sembahyang tahajud. Itu waktu yang afdal bagi sembahyang. Tetapi kata ulama, sebenarnya yang afdal bagi waktu itu adalah waktu ketika mana kamu benar-benar ingat Allah. Maka kesimpulan kata ulama sufi, bukan pada dikira pada waktu sembahyang sunat itu, bukan dikira pada waktu berzikir itu, bukan dikira pada waktu membaca Quran itu, tetapi dikira pada waktu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana datang ingatan dia kepada Allah, itu waktu yang paling afdal bagi sang hamba tadi. Walaupun ada orang yang dia membaca Quran, tetapi waktu itu tidak afdal bagi dirinya. Tidak afdal bagi dirinya. Walaupun dia berzikir, tapi ketika itu tidak afdal bagi dirinya. Kenapa tidak afdal? Kerana ketika mana dia melakukan ketaatan seperti berzikir, seperti membaca Al-Quran, waktu itu hatinya tidak benar-benar ingat kepada Allah. Maka dikatakan waktu yang paling afdal itu wujudu faqatika, wujud rasa kamu benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini mengatakan kepada kita bahawa ketika itu waktu kamu benar-benar memandang Allah, dan ketika itu kamu benar-benar melihat Allah dan kembali kepada Allah Taala keadaan kamu. Ketika mana kamu benar-benar menghadap Allah, bertawajuh kepada Allah, menumpukan hati kepada Allah Ta'ala, maka itulah waktu yang paling afdal. Sebab itu dikatakan oleh ulama, dia kata bertafakur 1 jam lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Kenapa begitu? Maksud dia bertafakur kerana itulah jalan yang benar-benar mengingati Allah. Kerana tafakur jalan dia untuk mengingati Allah. Bertafakur untuk mengingati Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada sembahyang. Sembahyang yang dimasukkan sembahyang di situ, sembahyang yang tidak ingat kepada Allah. Jadi kita sembahyang sampai waktu Ramadan kita sembahyang tarawih, sampai waktu malam kita bertahajud, sampai waktu tertentu kita baca Quran, waktu tertentu kita berzikir. Tetapi ada kadang-kadang satu waktu itu lebih afdal daripada amal ibadat berzikir, baca Quran, sembahyang malam. Waktu apa? Waktu ketika mana kamu benar-benar ingat Allah. Boleh jadi ada orang nak tidur, ketika mana dia kejam mata, dia teringat kematian, dia teringat akhirat, dia ingat dosa dia, dia teringat kesalahan dia, lalu hatinya ingat kepada Allah. Sedangkan ketika itu bukan dia semayang, ketika itu dia baring saja ketika itu. Maka itu menandakan bahawa waktu yang ada pada dirinya itu waktu yang benar-benar berharga yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maknanya soalan bagaimana untuk kita sentiasa bergantung kepada Allah. Ini soalan ni. InsyaAllah kalau ada masa kita cuba jawab petang pula. Kita akan jawab di akhir kuliah nanti insyaAllah. Bagaimana untuk kita sentiasa bergantung kepada Allah. Baik. Maka dikatakan bahawa satu, ketika mana engkau kembali kepada Allah, ketika mana kamu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dan ditolak engkau dalamnya kepada wujud hinamu. Kadang-kadang waktu ketika mana kamu ditolak oleh Allah Ta'ala sehingga kamu datang rasa wujud hina kamu kepada Allah. Jadi di sini ada dua keadaan sebenarnya. Kalau kita memahami daripada matan hikam ini yang kita baca pada malam ini,
ada dua waktu, yang mana dua waktu ini sebenarnya waktu yang Allah beritahu bahawa inilah waktu kekasih aku, waktu yang Allah kasih dan waktu yang Allah Ta'ala sayang kepada dia. Macam mana? Satu, waktu yang afdal, yakni waktu ketika mana dia mengingati Allah dalam ubudiyah. Maknanya yang pertama, waktu yang dia mengingati Allah di dalam ubudiyah. Maknanya ketika mana di dalam ubudiyah dia benar-benar merasa fakir kepada Allah, berhajat kepada Allah. Maka ketika mana dia di dalam ubudiyah dia merasa fakir kepada Allah, maka itu waktu yang afdal bagi dirinya. Jadi sebab itu sebab itu satu ketika ada satu orang itu dia sembahyang, maka ada satu orang itu dia tidur di dalam masjid. Seorang sedang sembahyang, seorang sedang tidur. Maka Nabi SAW nak masuk dalam masjid, maka Nabi berjumpa dengan iblis, dengan syaitan. Nabi jumpa dengan syaitan. Ternyata syaitan itu duduk jauh, tidak menggoda orang yang sembahyang. Lalu Nabi bertanya kepada kamu, kenapa kamu tidak pergi menggoda orang yang sedang sembahyang itu? Kerana itu memang kerja syaitan. Lalu kata syaitan itu, kerana aku takut. Nabi tanya, kenapa kamu maknanya hari ini kamu tidak kamu duduk di sini? Biasa tugas kamu duk goda orang, duk maknanya menarik orang supaya ataupun menggoda orang lah, membisik-bisikkan pada orang. Tapi hari ini tidak. Kata iblis, kata syaitan tadi, aku takut pada orang dalam tadi. Dalam masjid. Ketika itu syaitan itu ada di luar pintu masjid. Lalu dia kata, aku takut kepada orang di dalam masjid. Maka Nabi pun tengok ada dua orang, satu sedang sembahyang, satu sedang tidur. Lalu ditanya, yang mana satu kamu takut? Dia kata, aku takut orang yang sedang tidur. Sedang tidur. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu takut pada orang yang tidur? Dan kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sembahyang? Kata syaitan tadi, orang yang sembahyang itu dalam sembahyang dia lupa Allah. Tetapi orang yang tidur itu sentiasa ingat kepada Allah. Hatta ketika mana dia nak tidur pun dia ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah syaitan takut kepada orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah Rasulullah mengatakan, tidurnya orang alim yang saleh lebih afdal daripada sembahyangnya orang yang jahil. Maka dalam keadaan macam itu, ada dua waktu yang di dalam matan hikam ini kalau kita faham. Yang pertama, waktu yang afdal adalah dia mengingati Allah. Waktu yang paling awal, waktu ketika dia mengingati Allah. Mengingati Allah di dalam beribadah kepada Allah. Ketika mana dia beribadah kepada Allah, dia mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia benar-benar berhajat kepada Allah. Dia sentiasa ingat Allah, rasa fakir kepada Allah. Walaupun dia sudah sembahyang, contohnya kita sembahyang isyak tadi, maka kita benar-benar mengharap sungguh agar Allah tolong kita untuk sembahyang subuh. Maknanya supaya subuh. Dan kita sembahyang subuh, kita harap sungguh supaya Allah dapat menolong kita untuk sembahyang zuhur. Maknanya kita sembahyang zuhur, kita harap sungguh untuk Allah tolong kita. Dan ketika mana kita sembahyang itu, kita bersyukur kerana kita tak mampu mengangkat takbir kecuali pertolongan Allah. Boleh tahu ustaz guna kitab hikam mana? Tak guna kitab hikam yang ini, kitab hikam Jawi hanya kitab rujukan itu kitab Arab. Kitab Arab Aiqazul Himam, itu yang banyak ustaz baca. Tapi walau bagaimanapun nak baca kitab ini, kitab hikam ini, sebaiknya kena amal zikir. Begitulah. Tapi ustaz ni tak banyak zikir. Okey, baik. Maka ada dua keadaan. Satu keadaan Allah bagi kita ingat dia dalam kita taat.
Alhamdulillah. Boleh jadi orang yang semayang 2 rakaat itu lebih afdal daripada orang yang semayang 8 rakaat. Kenapa 2 rakaat itu lebih afdal? Kerana 2 rakaat dia ingat kepada Allah itu lebih daripada orang yang semayang 8 rakaat tu ingat pada Allah. Tapi kalau orang tu semayang 8 rakaat ingat pada Allah, maka itulah yang lebih. Maknanya apa? Lebihnya seseorang, waktu yang Allah Ta'ala kata orang ini paling mulia hidup dia, orang ini waktu dia paling berharga apabila dia benar-benar ingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, merasa dirinya fakir, berhajat kepada Allah. Mana? Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, waktu yang kedua dikatakan adalah ketika mana Allah tolakkan dia dalam wujud kehinaan. Waktu yang kedua Allah ingatkan dia bukan dalam ketaatan tetapi dalam keterpaksaan. Maknanya apa? Dalam keadaan Allah tolak dia, biar dia kembali rasa hina diri. Kembali rasa hina diri. Macam mana ni Ustaz? Begini. Begini. Maknanya Allah Ta'ala tarik dia. Dan masa ketika Allah Ta'ala tarik dia tu, itulah waktu yang menyebabkan dia ingat Allah. Itulah yang paling afdal bagi diri dia. Seperti apa? Seperti orang kaya jatuh miskin. Bila dia kaya ke, tiba-tiba jatuh miskin. Ketika mana dia kaya, dia lupa Allah. Ketika itu Allah Ta'ala tarik dia jatuh miskin. Bila dia jatuh miskin, dia ingat Allah, ya Allah, baru dia disebut nama Allah. Marilah fikir aku tak ada dah, nak bergantung harap ke Allah Ta'ala saja. Itulah waktu yang paling baik bagi dirinya. Lepas tu kalau ditanya mana yang afdal, waktu kaya ke waktu miskin, tengok kalau dia kaya taat Allah, itu waktu afdal bagi dia. Tapi kalau dia kaya dia lupa Allah, Allah Ta'ala jatuh miskinkan dia, dia ingat Allah, waktu miskin itu afdal bagi dia. Yang afdal bukan duduk pada kaya miskin, yang afdal duduk pada ingat kepada Allah. Maka yang kedua, waktu yang kedua afdal. Yang pertama Allah Ta'ala beri peluang dia taat kepada Allah, maka itu waktu yang afdal. Yang kedua, waktu yang Allah tolak dia. Bila Allah tolak dia sampai wujud hina dia rasa pada Allah, maka itulah yang paling afdal bagi dia. Seperti apa? Seperti kaya jadi miskin. Sabit mula dia jadi kaya. Dia kaya, lepas tu jatuh miskin. Bila dia jatuh miskin, dia mula ingat kepada Allah. Maka di situ menunjukkan apa? Menunjukkan yang masa miskin itu afdal waktu dia. Kenapa? Kenapa? Sebab ketika dia miskin, dia kembali ingat kepada Allah. Ataupun ketika mana dia mulia, jadi hina. Ketika mana di satu ketika dia mulia, dia sanjung-sanjung dia, tiba-tiba dia jatuh hina dengan sebab-sebab tertentu. Orang fitnah contohnya jatuh hina. Ketika dia jatuh hina, dia pun mari fikir, ya Allah, dia pun mulalah kembali pada Allah. Dia mula ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika dia ingat pada Allah itu, maka waktu itulah waktu yang terbaik untuk dia. Kerana dia ingat kepada Allah, maka dia ingat masa dia mulia tu bagus, rupanya masa dia jatuh hina tu bagus. Bagus di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga apa? Seperti dia sihat jatuh sakit. Cuba kita tengok orang sihat dengan orang sakit. Biasa adat kebanyakan, bukan semua ni, kebanyakan adatnya ketika mana sakit lebih ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala tarik dia. Jadi jangan salah faham. Banyak kadang-kadang orang kata, kenapalah Allah Ta'ala bagi saya sakit? Maknanya kita yang sihat ni bukan kita nak minta sakit, bukan. Tapi nak bagi tahu bahawa baik orang itu sakit ke, jatuh miskin ke, hina ke, dia dibenci oleh orang ke, bermakna itu tanda Allah kasih pada dia. Bila mana dia sakit, dia ingat kepada Allah Ta'ala, itulah waktu yang paling terbaik untuk diri dia. Itulah waktu yang paling terbaik untuk diri dia. Dan waktu itu dia tidak sedar sebenarnya. Waktu itulah waktu dia dekat dengan Allah.
Waktu itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada ketika mana dia kaya dia jatuh miskin, ataupun dia mulia dia jatuh hina, ataupun dia sihat dia jatuh sakit, ataupun dia dikasihi dia menjadi orang yang dibenci. Menjadi orang yang dibenci. Ini dipanggil keterpaksaan. Ini istilah ustaz saja. Mana Allah Ta'ala tarik. Semuanya itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Maka kata ulama sufi bahawa tanda Allah Ta'ala kasihkan kamu, Allah Ta'ala kasihkan hamba itu adalah Allah tarikkan dia itu sehingga dia merasa fakir kepada Allah. Sebab bila dia tak dalam keadaan dia tak terasa fakir kepada Allah, tidak terasa berhajat kepada Allah Ta'ala, maka dia jauh dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala tarik dia itulah tanda Allah kasih. Tarik macam mana? Kaya jatuh miskin. Tarik jatuh macam mana? Sehat jatuh sakit. Ataupun dikasihi jadi dibenci. Masa tu apa? Masa tu masa yang terbaik ketika itu dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia mengingati Allah. Baik. Hanya sahaja adalah sebaik-baik segala waktu bagimu itu, bagi wujud hadirmu di dalamnya serta Allah. Waktu yang paling baik adalah waktu ketika mana hati kamu ingat hadir kepada Allah, ingat kepada Allah. Setelah hati ingat kepada Allah Ta'ala, putus nazarmu pada segala wasitah, maka kamu putuslah harapan atau putus pandangan selain daripada Allah Ta'ala. Segala wasitah, segala perantaran, maka terputuslah. Dan segala sebab yang mewajibkan bagi jauhmu, maka terputus sebab-sebab yang menyebabkan kamu jauh dengan Allah. Maknanya, maka demikian itu nak beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi sebaik-baik waktu bagi kamu bila kamu dah putus harap dah dengan makhluk. Contohnya, putus harap dah dengan makhluk. Jadi ketika mana, sebab itu kata orang-orang sufi, ni kata orang-orang sufi lah, dia kata kamu nak cari Allah, kamu carilah Allah di tempat orang-orang yang dalam keadaan putus harapan dengan makhluk. Ingat, Allah bersama dengan orang yang sudah remuk hati dia dengan makhluk. Jadi carilah Allah pada tempat orang yang banyak bersedih. Carilah Allah di tempat pada tempat orang yang dalam keadaan dia ini jatuh, dalam keadaan dia ini maknanya tersisih jauh dengan makhluk. Jadi orang-orang dia kena faham, seorang itu dia kena memahami bahawa ketika itulah Allah menarik dia supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda dia. Jadi bila sudah sampai satu ketika tidak ada dah dia ingat, dia hanya ingat Allah Taala sahaja. Ketika mana dia ingat Allah Taala, itu tanda Allah Taala kasih kepada dia. Jadi ada dua tanda, ada dua jalan. Jalan nak suruh Allah Taala kasih ketika mana Allah Taala beri sihat, ibadat. Ingat Allah ketika mana, sama ada kita mengingati Allah dalam keadaan kita senang, seperti kita sihat, seperti kita diberi harta yang luas, seperti kita diberi kemuliaan, orang duk muliakan kita, tapi kita tak sangat kita duduk ingat Allah Ta'ala, ataupun kita ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, ataupun didekatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala tarik kita pada dia. Tarik macam mana? Tarik seperti ditimpa ujian musibah. Kerana Nabi SAW bersabda, apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, maka Allah akan timpakan musibah. Musibah. Maka dengan sebab itulah katanya ulama, kalau mu nak cari Allah, mu cari pada 4 orang ini. 4 orang ini. Siapa 4 orang ni?
Mu cari pada golongan 4 orang ini. Antaranya yang pertama, kamu carilah Allah pada orang yang sakit. Yang pertama, kamu carilah Allah pada orang yang sakit. Kerana orang yang sakit itu adalah orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Maknanya, bagaimana kalau kita sakit? Biasa kalau kita sakit, kita lebih ingat pada Allah. Maka pergilah ziarah orang sakit. Pergilah ziarah orang sakit. Ketika itu, orang yang sakit itu, dia dipandang oleh Allah. Dan ketika mana kita pergi ziarah orang sakit, bermakna kita duduk dengan Allah. Kerana dia bersama dengan Allah. Kita doakan dia, Allah kabulkan. Kita doa dia, Allah kabulkan. Dan kita boleh minta doa untuk kita. Begitu. Maka 4 golongan ini, satu, cari Allah pada tempat pada orang sakit. Yang kedua, kamu cari Allah pada orang soleh. Orang soleh ini orang yang banyak buat ibadat. Dia buat ibadat, dia soleh. Maka kita pergilah ziarah orang yang soleh. Pergi ziarah orang-orang yang soleh. Kerana orang yang soleh, hati dia ingat Allah. Jadi kita duduk dekat orang yang ingat Allah. Maka bersama dia ada Allah. Menyebabkan kita ini dipandang oleh Allah. Kata guru saya, cukuplah kita yang banyak dosa, cukuplah kita orang yang banyak lalai, nama kita ada di hati orang soleh. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiatnya, kita ini setiap hari buat maksiat. Maknanya kalau jemaah tahu dosa yang bercakap ini semua lari. Tapi nak bagi tahu, kata guru saya, dia mengatakan cukuplah kita ini. Nama kita ni ada di dalam hati orang soleh. Ada di dalam hati orang yang soleh. Kerana bila ada di dalam hati orang soleh, tidakkah hati itu pandangan Allah? Bila Allah memandang hati orang yang soleh, bermakna nama kita ada di situ. Bermakna kita juga dapat juga kebaikan daripada orang soleh itu. Maknanya. Yang kedua, carilah Allah di tempat orang para solehin. Yang ketiga, kenapa cari orang sakit? Kerana orang sakit banyak ingat Allah. Kenapa cari orang soleh? Kerana orang soleh sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, carilah kepada orang wali Allah, kekasih Allah. Kerana kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah Ta'ala ini, mereka adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka carilah Allah bersama dengan para wali Allah, kekasih Allah. Nak cari mana wali-wali Allah? Wallahu a'lam, payah kita nak cari wali Allah. Tapi kalau kita berkawan-kawan dengan orang yang soleh, maknanya moga-moga kita dijumpakan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu orang wali Allah, namanya Habib Abdullah Shihab. Habib Abdullah Shihab ini dia kasyaf. Dia tengok orang, dia tahu dah orang ni buat maksiat ni dia tahu dah. Orang ni maksiat lidahnya apa, maksiat matanya apa, maksiat telinganya apa. Bahkan dia boleh tahu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Maka sang wali Allah Ta'ala ini, maka satu orang nak pergi ziarah dia. Bila nak pergi ziarah dia, orang bagi tahu, kamu nak pergi ziarah Habib Abdullah Shihab. Habib Abdullah Shihab itu kasyaf orangnya, itu wali besar, dia seorang wali Allah. Jadi kalau kamu nak pergi ziarah pada dia, kamu kena baca doa, kamu kena baca zikir. Kamu kena baca zikir supaya tertutup aib kita. Maka orang pun ajar, kalau kamu jumpa Habib Abdullah Shihab, kamu baca zikir, Ya Satir, Ya Satir, Ya Satir. Maka baca Ya Satir dalam hati, Ya Satir dalam hati. Puan Sumit, Ustaz ada cerita tentang Puan Sumit juga, nanti kita cerita. Jadi sampailah sang hamba Allah Ta'ala tadi depan Habib Abdullah Shihab. Datang Habib Abdullah Shihab. Bila sampai dekat Habib Abdullah Shihab ini, Habib Abdullah Shihab
Dia pun zikir dalam hati, ya Satir, ya Satir. Apa makna ya Satir? Ya Allah, Tuhan yang menutup keaiban. Ya Satir, wahai Allah yang menutup keaiban. Maka dia berzikir ya Satir, ya Satir, ya Satir dalam hati. Akhirnya Habib Abdul Syihab kata, kamu zikir apa? Kamu zikir apa? Aku zikir setiap hari, ya Fatih, ya Fatih, ya Fatih. Apa makna yang Fatih? Yang maha membuka, yang maha membuka. Terkejut orang tadi. Maknanya dia berdoa ya Fatih dalam hati. Dalam hati Habib Abdul Syihab kata. Habib Abdul Syihab kata, aku ini berdoa ya Fatih setiap hari. Tadi ada sebut Pak Sumit. Ustaz nak cerita sedikit tentang Pak Sumit Kedah. Maknanya jadi satu hari Ustaz berkuliah di Kedah. Di Kedah, dan Ustaz berjumpa dengan 3 orang dalam satu hari. Dan pertemuan itu tidak dirancang sebenarnya. Ketiga-tiga ni tidaklah dirancang. Jadi yang pertama, Ustaz pun pergi di waktu pagi. Ingin berjumpa dengan Syekh Sanusi. Sebenarnya malam itu Ustaz ada kuliah di UUM, Universiti Utara Malaysia di Kedah, kalau tak silap, Sintup, gitu. Jadi kita berkuliah selepas daripada Isyak. Ada majlis maulid kalau tidak silapnya, dijemput. Maka daripada Terengganu pergi ke Kedah. Jadi dalam perjalanan itu diatur oleh satu orang hamba Allah untuk berjumpa dengan Syekh Sanusi. Maka kita pun pergi. Bila kita pergi saja Syekh Sanusi ini sebenarnya bila nak pergi tu terus tak pergi ke rumah dia. Kita pergi ke surau dahulu. Mohon kepada Allah. Lepas pada tu baru pergi ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, ikut jadualnya patutnya Syekh Sanusi ini tidak ada di rumah. Jadi kita pergi pun orang bagi tahu Syekh tidak ada di rumah. Maka orang kata Syekh tidak ada di rumah, tapi kita tak pergilah ke rumah Syekh tadi, Syekh Sanusi. Bila pergi ke rumah Syekh Sanusi, memang betul Syekh Sanusi tidak ada di rumah. Tetapi selang bila kita sampai, kita pun dah tahu Syekh Sanusi tidak ada. Kita pun nak baliklah. Nak baliklah. Maknanya lepas pada tu Syekh Sanusi pun sampai. Sampai panggil, maka dapat jumpa beliau. Yang dikatakan tidak ada, akhirnya alhamdulillah dapat jumpa. Maka bercakap-cakap, dan ketika itu Ustaz bercakap dengan Syekh Sanusi tentang kitab hikam ini. Tentang kitab hikam. Habis pada itu waktu pagi dalam pukul 10 ke 11 begitulah. Kemudian orang pun bagi tahu, Ustaz kita jumpa Pak Sumit Kedah ni. Jadi bila jumpa Pak Sumit Kedah, payah nak jumpa Pak Sumit, mai jumpa gitu saja. Tak ada tanya-tanya orang, tak ada apa-apa tu. Pak Sumit ni bukan orang-orang calang-calang orang, main jumpa gitu saja. Tapi orang kata ajak jumpa, tanya Ustaz kata tak apa, kita pergi jumpa Pak Sumit. Tawakal ala Allah. Maka pergilah jumpa Pak Sumit. Sampailah ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, kita pergi 3 orang. Sampai ke rumah dia. Maka diberi salam. Masa tu Ustaz tak bagi salam. Anak buah bagi salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawapan. Lepas tu pergi, Ustaz tunggu dalam kereta. Anak buah pun datang, dia kata tak ada Ustaz. Memang Pak Sumit tak ada. Tak kata dah, mana kita ni orang macam ni kita pergi gitu saja. Dia kena ada adab dia. Kalau dia tanya orang yang kenal dia, beritahu nak bagi dulu ke. Tak apalah, Ustaz pun pergi. Ustaz bagi salam. Assalamualaikum, tak ada jawapan. Assalamualaikum, tak ada jawapan. Salam yang ketiga bunyi dalam rumah. Waalaikumsalam. Maknanya akhirnya keluarlah Pak Sumit pun buka. Ternyata alhamdulillah dapat jumpa dengan Pak Sumit. Pertama kali datang tidak ada perancangan, terus pergi dapat terus jumpa. Sebab Ustaz dengar kata payah nak jumpa, alhamdulillah kita pergi dapat jumpa selalu. Bila jumpa saja dia dapat masuk, dia terus ambil kitab Arab. Dia terus bagi ke Ustaz. Baca. Maknanya jumpa wali Allah ni, dia tak angkat air, dia angkat kitab. Ingat dia angkat air, rupanya dia tak angkat air, dia angkat kitab saja. Dia pun ambil kitab. Jadi kita datang 3 orang. Itu
kedua-dua orang kita ni, yang dua orang ni, seorang yang driver kita ni, seorang yang pengiring kita ni, dua-dua ni driver belaka. Maknanya kedua-dua ni tak boleh cakap, tak boleh baca kitab Arab. Tapi Pak Sumi ambil terus bagi ke baca, terus bagi ke ustaz, tu baca. Oh, kita pun baca lah. Dah kita tahu beliau ni Masya Allah orangnya, takut juga nak baca. Bacalah, baca. Lepas baca, Pak Sumi tu tanya, satu hari berapa kali mu khatam Quran? Dia tanya, satu hari berapa kali khatam Quran? Kita kata ni Pak Usus. Dia kata, Pak Usus, kalau tanya satu bulan berapa kali, bolehlah jawab. 2 kali contohnya, 3 kali. Tapi kalau kata satu hari berapa kali khatam Quran, tak mampu saya satu hari khatam Quran sekali je tu. Pak Sumi pun senyum sahaja, tak ada apa-apalah maknanya. Lepas tu cakaplah dengan dia, cakap. Lalu beliau hadiahkan kitab. Bagi hadiah kitab. Pak Sumi pun hadiah kitab. Bila hadiahkan kitab saja, dia pun kata, hang baca jangan tak baca. Kalau hang tak nak baca, hang buang dalam tong sampah, katanya. Kata dia lah. Maknanya. Lepas tu dia kata, jangan jumpa dia. Lagi mana tak habis baca kitab. Jadi kitabnya Alhamdulillah sudah dibaca, tapi tak ada nak jumpa dia. Sebab apa? Sebab PKP ni lah maknanya. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberkati. Maka dia pun bagi kitab, bincang dengan dia. Akhirnya dia kata apa? Cuba tengok atas sana tu. Dia tengok, kita pun paling di atas pintu tadi. Atas pintu dia kata, sebenarnya Pak Su tak terima tetamu pun hari ni. Oh, terkejut kita. Sebenarnya Pak Su tak terima tetamu pun hari ni. Tapi oleh kerana mu mari, aku terima juga, dia kata. Nanya. Oh, kita pun terkejut. Rupa-rupanya patut beri salam tak jauh tu. Dia kata sepatutnya dia tak terima tetamu. Tapi tak apalah, dia kata kerana mu mari aku terima jugalah tetamu. Jadi Alhamdulillah lah, dapat juga jumpa Pak Sumi. Maknanya tu, Pak Sumi dah tak ada sah. Macam mana, sudah adakah dia sudah meninggal? Baik. Jadi dalam keadaan macam itu, lepas pada pergi dengan balik dari Pak Sumi tadi, jumpa satu hari 3 orang jumpa. Satu hari 3 orang jumpa. Jadi 3 orang jumpa. Yang ketiga jumpa Syekh Talib Makki. Syekh Tayyib ni dah sudah meninggal. Pak Sumi ustaz tak pasti, rasa tak lagi rasanya. Maknanya betul ke? Nanti ustaz tanya tu. Siapa yang tahu betul ke Pak Sumi sudah meninggal ni? Tak apalah, nanti kita tengok dulu kalau tidak, kita hadiahkan Fatihah kepadanya. Baik. Jumpa Syekh Tayyib Makki. Syekh Tayyib Makki ini Ustaz jumpa. Sebenarnya rupa-rupanya Ustaz ceramah lepas Isyak, beliau ceramah lepas Maghrib. Jadi bila ceramah lepas Maghrib, belum lagi sebab tak sampai berita kematian dia, tak sampai lagi pada Ustaz. Kalau tu biasa orang akan beritahu. Jadi yang ketiga kita pun jumpa Syekh Tayyib Makki. Syekh Tayyib Makki sudah meninggal. Maknanya Syekh Tayyib Makki sudah meninggal. Itu dia katanya daripada dia ini duduk Mekah lama. Dan sebenarnya dia pergi ceramah di universiti itu lepas Maghrib, Ustaz lepas Isyak. Dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada malam itu berjumpa juga dengan Syekh Tayyib Makki. Panjang juga cerita Syekh Tayyib Makki ini, tapi nak beritahu itu masa penuh pengalaman Ustaz pergi ke Kedah. Maknanya pergi ke Kedah, berjumpa dengan satu hari 3 orang. Syekh Sanusi, Pak Suhmid, dan juga dengan Syekh Tayyib Makki. Baik. Nanti Ustaz cuba sahkan. Rasa tak lagi saya.
Rasanya dia ada, mungkin benar dia sudah tak terima tetamu mungkin. Masa Ustaz pergi pun dia kata dia tak terima tetamu, tapi dia kata oleh kerana kamu datang, dia kata aku terima juga katanya. Okey, baik. Dan dihikayatkan daripada Atha As-Sulami radhiyallahu anhu bahawasanya adalah masa 7 hari tiada merasa ia akan sesuatu daripada makanan. Saya Atha maknanya saya Atha As-Sulami ini dikata dia tidak merasa makanan selama 7 hari. Dan tiadalah kuasa ia atas sesuatu, maka suka hatinya dengan demikian itu kesudahan suka. Oleh kerana beliau ini Atha Sulami ini dia tak makan 7 hari. Walaupun dia tidak makan 7 hari, dia tak ada fikir yang lain. Dia tak ada terfikir maknanya tak ada terfikir yang lain, tetapi dia rasa hatinya suka. Suka kerana apa? Kerana dia tidak menyibukkan hatinya, maknanya tidak menyibukkan hati dia ini kepada makanan, sehingga boleh menumpukan hatinya kepada ibadah kepada Allah. Dan dia sangat-sangat suka. Maknanya sangat-sangat suka. Kerana apa? Kerana dia dapat menumpukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka katanya, ya Tuhanku, jikalau tiada engkau beri makanan kepadaku 3 hari lagi yang lain, pula nascaya ku sembahyang bagimu 1000 rakaat. Katanya, kalaulah engkau tak bagi lagi aku 3 hari lagi, dah 7 hari aku tak makan, dan kalau mu tambah lagi 3 hari aku tak makan, jadi 10 hari, itu lebih aku suka, dan aku akan sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bagaimana orang tu tak makan tapi boleh beribadat? Sampai kali kata kalau mu tambah lagi aku tak makan 3 hari lagi, jadi 10 hari, aku akan sembahyang 1000 rakaat. Bermakna dikatakan bahawa satu hari tu dia boleh sembahyang 100 rakaat walaupun dia ini tak makan. Jadi 10 hari jadi 1000 rakaat. Gitulah lebih kurangnya. Dalam erti kata seseorang yang apabila sudah ingat Allah Ta'ala, dia sudah tidak lagi bergantung. Tak bergantung pada makan, tak bergantung pada minum. Sebab apa? Makan dengan minum, lazat makan dengan minum, lazat lagi ingat Allah Ta'ala sebenarnya. Setengah-setengah orang soleh dia tidur sikit saja. Kenapa dia tidur sikit? Kerana nikmat tidur tu dengan nikmat ingat Allah, lebih lagi nikmat ingat Allah Ta'ala. Begitu. Dan kata orang bagi Fathul Musili radhiyallahu anhu, pulang ia pada satu malam kepada rumahnya, maka tiadalah didapatnya makanan. Satu hari Fathul Musili ini datang ke rumah, dia balik rumah, tengok di dalam rumahnya tidak ada makanan dan tidak ada pelita. Tak ada makanan, tak ada lampu pula, dan tiada kayu untuk menyalakan api tu. Maka dijadikannya itu dengan memuji Allah dan tadarruk dia, tunduk ia kepada Allah Ta'ala, dan katanya, ya Tuhanku, kerana apa sebab dan dengan apa wasilah dan istihqaq yang engkau yang muamalahkan akan daku pada engkau, melelahkan akan dia segala kekasihmu. Maknanya, lalu dikatakan Fathul Musini ni balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, tiba-tiba dia tengok di rumah dia tak ada makanan. Tidak ada makanan pun dekat rumah dia. Dahlah tidak ada makanan, tidak ada lampu, tidak ada kayu api untuk memasak makanan. Tapi beliau tetap puji Allah. Dia pun puji Allah, dia merendahkan diri pada Allah, dia rasa bersyukur pada Allah. Dia tak rasa, dia hanya bertanya, sebab apakah, dengan jalan apakah, hak apakah engkau telah berbuat terhadapku? Adakah seperti yang engkau buat pada wali-walimu? Kalau begitu mu buat pada wali-walimu, aku sukalah gini, sebab ini jalan wali Allah. Maknanya begitu. Ingat lagi Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri ketika mana dilempar batu, dia pergi ceramah di mana, dia kena lempar batu, berdarah dia. Bila berdarah dia tersenyum, dia gembira. Orang rasa hairan.
Habib, kenapa kau gembira? Dia kata, kalau beginilah jalan para Nabi, maknanya aku rasa gembira lah sebab aku melalui jalan para Nabi. Kalau Rasulullah dulu berdakwah, dilempar batu sampai berdarah. Hari ini orang lempar batu, aku sampai berdarah. Oh, gembiranya aku kerana melalui jalan ini. Begitulah Fathul Musili. Dia balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, dia tengok makanan tak ada. Makanan pun tidak ada. Lepas tu lampu pun tak ada. Kayu pun tak ada nak buat masak maknanya. Kayu api pun tak ada. Tapi dia puji Allah. Dia pun memuji Allah Ta'ala. Dan dia merendahkan diri pada Allah. Dia bertanya, ya Allah, adakah ini jalan para walimu? Kalau begitu jalan para walimu, alangkah gembiranya aku. Begitulah gambarannya, maknanya. Sebab tu nak jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, jalan macam mana? Jalan yang Allah ingatkan kita dengan dia. Tak kira lah. Ada yang Allah Ta'ala ingatkan kita dengan nikmat, ada yang Allah Ta'ala ingatkan kita dengan jalan musibah. Baik, kita tengok lagi. Dan kata orang bahawasanya Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu menangis ia pada satu malam yang di dalam kesedapan hatinya, maka katanya, ya Tuhanku, engkau laparkan aku akan daku, dan engkau laparkan segala isi rumahku, dan tiada engkau beri kain akan daku, dan tiada memberi kain aku akan segala isi rumahku, dan engkau dudukkan akan daku, dan mendudukkan aku akan segala isi rumahku di dalam rumah yang tiada di dalamnya pelita. Tiada dalamnya pelita. Dan terdahulu engkau perbuat ini pada segala kekasihmu dan segala ahli taat bagimu. Ya Tuhanku, maka dengan apa amal yang mustahak aku, inilah daripadamu, hingga sentiasa aku bagimu atasnya. Apa maksudnya? Maksudnya Fudail ibnu Iyad. Maka Fudail ibnu Iyad ni dahulu dia perompak katanya. Tetapi akhirnya dia menjadi seorang wali Allah, kekasih Allah Ta'ala. Satu hari berlaku kepada Fudail ibnu Iyad. Maka apabila berlaku pada Fudail ibnu Iyad, apa dia? Fudail ibnu Iyad ini satu ketika dia ini dalam satu hari dia ini lapar. Dia lapar, bukan dia saja, ahli keluarga dia lapar. Kemudian baju pun tak ada. Kalau musim sejuk tak ada baju pun nak tutup dengan yang boleh melindung kesejukan dia. Kemudian dikatakan bahawa ahli keluarga dia pun begitu juga, tidak ada pakaian. Dalam waktu yang sama, maksud tidak ada pakaian ni, pakaian yang betul-betul sesuai lah. Kalau musim sejuk dengan baju sejuknya, begitu. Lalu pakaian untuk ahli keluarga dia pun tidak ada. Kemudian dalam waktu yang sama pula, di dalam rumahnya pula tidak ada pelita. Duduk dalam keadaan gelap, makanan pun tak ada. Tengok, kita ni alhamdulillah duduk dalam keadaan cerah. Kemudian Allah bagi juga rezeki kita. Hari ini kita baca bagaimana Fudail ibnu Iyad. Dia lapar, ahli keluarga dia lapar. Dia tidak ada pakaian yang sempurna. Dan ahli keluarga dia pun begitu juga. Kalau datang musim sejuk, sejuklah dia. Tak ada baju yang boleh menahan kesejukan dia, maknanya. Kemudian dalam waktu yang sama, rumah dia gelap. Rumah dia gelap, tidak ada pelita pun duduk dalam rumah dia. Begitulah keadaan dia. Lalu dalam keadaan itu dia rasa gembira. Walaupun dalam tidak ada gitu, dia kata dia rasa gembira. Kerana apa? Dia kata, ya Allah, adakah ini kau berikan kepada kekasihmu? Kalau inilah jalan yang kau berikan kepada kekasihmu, maka dia cukup rasa gembira. Begitu tengok orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana ketika itu, waktu itu, dia benar-benar merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikata bagi orang Rabi ibnu Khaisam radhiyallahu anhu bahawasanya telah mahal harga gandum, maka katanya telah terlebih mudah atas Allah Azza wa Jalla daripada melaparkan kami, hanya sahaja melaparkan ia akan segala kekasihnya. Lalu orang pun bagi tahu maknanya bagi tahu. Lalu dikatakan orang bagi tahu kepada dia, gandum mahal lah sekarang ni.
Gandum sudah mahal. Oh, kalau gandum sudah mahal, maka aku memilih jalan lapar lah. Kerana sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang terdahulu, Allah Ta'ala lalukan dia dengan jalan lapar. Jalan lapar. Lalu dia merasa gembira apabila maknanya melalui jalan yang seumpama itu. Jadi dikatakan bahawa inilah contoh orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu-waktu mereka inginkan adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan ini ada dua keadaan. Ada keadaan waktu itu afdal apabila Allah memberi kita ingat dia, dalam keadaan kita berhajat pada dia. Ketika itu Allah memberi kepada kita ubudiyah, ibadat. Allah memberi ibadat kepada kita. Maka waktu ibadat yang ingat kepada Allah, maka itulah yang terbaik. Ada pun ibadat yang tidak ingat pada Allah, tidak terbaik. Itu bukan waktu yang baik. Walaupun ketika itu berzikir sebagai contoh. Yang kedua, jalan dia, Allah Ta'ala beri seseorang tadi duduk waktu dalam keadaan Allah Ta'ala tarik dia supaya ingat kepada Allah. Seperti mulia jadi hina, kaya jadi miskin dan seumpamanya itu. Maka sehinggalah seorang itu kembali kepada dirinya bahawa dia ini dalam keadaan berhajat kepada Allah. Bukti dia berhajat kepada Allah, dia ini termasuk orang yang berhajat kepada Allah bila mana orang itu ataupun bila mana kita merasa diri kita hina pada Allah. Bila mana kita rasa diri kita fakir kepada Allah, bila mana kita rasa diri kita hina, dhaif, lemah pada Allah, ketika itulah rahmat dicurahkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala curahkan rahmat, bila kan Allah Ta'ala menjadikan orang itu mendapat pertolongan? Bila mana seorang itu merasa dirinya hina, dirinya fakir, dirinya dhaif, ketika itu Allah tolong dia. Maknanya. Sebab tu kita tengok Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu bagi orang fakir. Maka ulama-ulama fiqh kata sedekah itu zakat. Zakat bagi orang fakir. Tetapi ulama sufi kata innamas sadaqat, sedekah Allah Ta'ala itu bagi seorang itu fakir. Apa makna fakir? Fakir adalah bila mana dia berhajat pada Allah. Bila dia berhajat pada Allah, Allah beri sedekah. Mana sedekah apa? Allah beri pemberian. Bermakna apa? Kamu akan dapat marifat Allah bila kamu fakir. Kamu akan dapat kedekatan dengan Allah bila kamu fakir pada Allah. Kamu akan dapat waktu yang terbaik di sisi Allah bila kamu rasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama fakir. Yang kedua merasa hina. Bila rasa dirinya hina kepada Allah, Allah datang pertolongan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kemenangan kepada kamu, yakni Allah menolong kamu dalam keadaan kamu itu dalam ketika kamu berperang dalam peperangan Badar, wa antum azillah, hal keadaan kamu merasa hina. Bila merasa hina terhadap Allah, kepada Allah, maka datang pertolongan Allah. Bila rasa hebat, tidak rasa hebat, rasa megah, rasa meninggi diri, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jemaah, kita ini jangan sombong. Kita kena rendahkan diri kita. Dan kalau kita nak pertolongan Allah Ta'ala, kita merasa kita tidak ada apa-apa. Buang segala ilmu kita. Tidak ada ilmu pun maknanya. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Ataupun kita merasa dhaif. Contohnya macam mana? Contohnya ketika mana Nabi SAW berdakwah di kota Taif. Lalulah anak-anak muda Taif tidak terima, dia lempar batu pada Nabi. Sampai berdarah Rasulullah, lari Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, anta rabbul mustad'afin. Mana anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan kepada orang yang lemah.
bila Rasulullah mengatakan anta rabbul mustada'afin, engkau lah Tuhan kepada orang-orang yang lemah, lalu Allah tolong memberi pertolongan. Begitulah maknanya seseorang itu bila mana saja dia ini merasa dirinya hina, fakir, dhaif, lemah, ketika itulah dia akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia benar-benar berhajat kepada Allah, maka ketika itulah dia dikira orang yang benar-benar maknanya mendapat pertolongan Allah dan dia menjadi orang yang terbaik maknanya. Namun sejahat-jahat waktu macam mana? Sejahat-jahat waktu bila mana seseorang itu merasa dia tidak berhajat kepada Allah walaupun ketika dia melakukan ibadat. Dia macam rasa tak berhajat pada Allah sedangkan dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dalam keadaan dia ini dikira beribadat, tapi bila mana dia rasa tidak merasa benar-benar berhajat pada Allah, maka jatuhlah dia jauh dengan Allah. Maka fahamlah para jemaah, kenapa Allah mengajar kita beribadat. Sebenarnya ibadat mengajar kita rasa hina pada Allah. Baik Allah Ta'ala ajar kita ibadat kita supaya kita hina pada Allah, seperti ibadat sembahyang. Ketika mana sembahyang Allah Ta'ala suruh sujud, Allah Ta'ala suruh tunduk, Allah Ta'ala suruh sujud umpamanya. Kenapa Allah Ta'ala suruh tunduk? Kenapa Allah Ta'ala suruh sujud? Sebenarnya Allah nak mengajar kita supaya kita rasa hina pada Allah. Supaya kita rasa hina pada Allah, supaya kita ini mengikuti Allah Ta'ala. Sebab itu Allah menyuruh kita, hendaklah di dalam sembahyang hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana seseorang itu merasa benar-benar hina, lemah, fakir, dhaif pada Allah Taala, dan ketika itu dia merasakan bahawa tidak ada yang utama, hanya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sebaik-baiknya. Maknanya jadi bila Allah memberi kesenangan kepada kita, kebaikan kepada kita, gunakan masa itu dengan kita mengingati Allah. Dan apabila saja Allah Ta'ala menarik kita daripada kita senang jadi hina dan seumpamanya, maka ketika itu kita kena ingat kepada Allah. Bila ingat, bermakna Allah masih lagi kasih pada kita. Jadi ingat, Allah tarik itu tanda Allah kasih tu. Jangan buruk sangka dengan Allah. Tanda Allah Ta'ala kasih. Maknanya, maka semuanya baik daripada Allah. PKP baik, datang COVID baik, semuanya baik. Sebab apa? Semua datang daripada Allah. Ujian kita daripada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Ada soalan tadi menyatakan bahawa maknanya bagaimana supaya kita ini benar-benar bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ini bila beribadat ataupun benar-benar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Untuk menjadi hamba yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ini maknanya merasakan bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Ada ulama menyuruh kita menyedari bahawa kita ini datang daripada sesuatu yang lemah, maknanya tidak ada memiliki apa-apa. Jadi dalam waktu yang sama, supaya nak beritahu supaya hati kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hendaklah kita ini bergantung ataupun bukan bergantung, bersahabat dengan orang-orang yang hati sentiasa ingat kepada Allah. Hati yang sentiasa ingat. Bila kita bergaul dengan orang-orang yang hati ingat kepada Allah, maka insya-Allah kita juga akan cepat ingat kepada Allah. Jadi yang pertama, bergaullah kita dengan orang-orang yang soleh.
Yang kedua, cubalah sedaya upaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan kita, maknanya, ataupun dengan arti kata berpaling daripada perkara-perkara yang lara. Dan yang ketiga, supaya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita sentiasa mengingati bahawa kehidupan kita ini hanya sementara. Maka bayangkanlah bahawa seolah-olah kita ini dekat dengan kematian kita. Bila kita ingat kepada Allah dan kita merasakan bahawa kita ini perlu membawa amalan-amalan kita, moga-moga Allah Ta'ala mengingatkan kita ataupun sentiasa mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada pun dari segi zikir, supaya hati kita kena ingat, kita tidak boleh tinggalkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, kita jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Buat setakat mana yang kita mampu. Kalau mampu satu hari 1000, kalau 500. Maknanya, dan dalam waktu yang sama, sebelum kita nak melakukan ibadat, kita ini antaranya memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan banyak membaca kalimah la haula wala ini, maknanya insya-Allah akan memberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dalam melakukan ketaatan. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah, kita akan sambung malam besok pula. Dan insyaAllah kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terus memberi kepahaman kepada kita. Bukan saja faham, bahkan boleh kita mengamalkan apa yang kita belajar, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala temukan antum guru yang soleh, yang boleh membimbing antum semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada antum semua, ahli keluarga juga, dan moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Pesanan Ustaz di akhir zaman ini ataupun dalam keadaan yang seumpama ini, kita tenang, jaga lidah kita, jangan cepat masuk maknanya dalam kancah fitnah. Jangan masukkan diri kita dalam kancah fitnah. Apa yang kita tidak tahu, lebih baik kita diam, dan jangan juga membawa kepada perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekeliruan. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat husnul khatimah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat disampaikan. Letakkan di dalam diri kita, kita tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah beri kekayaan, bukan milik kita. Allah memberi ilmu, bukan juga kita. Dan kalau kita boleh beribadat, bukan untuk berbangga, tetapi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa malam besok.